Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adham bin Harun ataupun dikenali sebagai Cikgu Adham. InsyaAllah kami kumpulan bertiga dalam menyelesaikan tugasan bagi subjek EDUP 2093 Pedagogi dalam tajuk Pedagogi Pembelajaran Bermakna. Okey, untuk pengenalannya, apakah itu yang dikatakan pedagogi ataupun pedagogi? Okey, pedagogi ini adalah kaedah ataupun dikenali ataupun bermaksud sebagai pengajaran. Kita ketahui pengajaran ni ataupun pedagogi ini terbahagi kepada 3 kluster, iaitu kluster yang pertama adalah kluster antik, kluster klasik dan kluster kontemporari. Okey, di Malaysia ni sebenarnya kita berada di dalam fasa yang ketiga, iaitu fasa kluster pedagogi kontemporari. Sebab apa diamalkan kontemporari? Sebenarnya kluster antik dan kluster klasik ini, pedagogi antik dan pedagogi klasik ini tidak lagi bersesuaian sebabkan revolusi global itu sendiri ataupun revolusi antarabangsa ataupun di negara Malaysia kita pun juga berlaku revolusi, iaitu kemajuan teknologi digunakan. Macam dulu kurangnya penggunaan teknologi. Jadi sekarang ni sudah tidak bersesuaian kerana murid-murid telah di-upgrade ataupun telah ditambah nilainya dengan penggunaan teknologi. Jadi sebenarnya di bidang pendidikan juga perlu dibuat satu pembaharuan, dan telah pun dibuat sebenarnya kaedah pembelajaran yang baharu. Jadi dah satu teknik lagi, iaitu teknik pembelajaran kontemporari. Jadi tajuk kami hari ini adalah pedagogi pembelajaran bermakna. Jadi ataupun dikenali sebagai deep learning pedagogy. Deep learning pedagogy ini sebenarnya berada di bawah pedagogi kontemporari. Okey, apakah itu deep learning pedagogy ataupun pedagogi pembelajaran bermakna yang menjadi tajuk kumpulan kami? Okey, pedagogi deep learning pedagogy ini sebenarnya telah diamalkan lama dahulu, tapi seperti yang saya cakap tadi, beritahu tadi, berlakunya pembaharuan. Jadi pedagogi ini pun telah ditambah oleh beberapa elemen-elemen pembaharuan untuk bersesuaian dengan zaman era abad ke-21. Okey, ia ditambah menjadi new deep learning pedagogy ataupun pedagogi pembelajaran bermakna baharu. Itu. Okey, kita tengok apakah pendekatan di dalam pedagogi kontemporari. Okey, pendekatan yang terdapat di dalam pedagogi kontemporari ada 3. Yang pertama ialah heutagogi pedagogi. Yang kedua adalah pedagogi pedagogi. Yang ketiga adalah cybergogi pedagogi. Itu adalah 3 jenis pendekatan di dalam pedagogi kontemporari. Kemudian dia juga tambah elemen yang baharu ataupun teknik pengajaran yang baharu, iaitu ada 7 jenis kaedah pembelajaran, kaedah ataupun teknik pengajaran. Yang pertama adalah pembelajaran kooperatif ataupun cooperative learning. Yang kedua adalah pembelajaran teradun ataupun blended learning. Dan yang ketiga adalah pembelajaran terbalik ataupun flipped learning. Dan yang keempat adalah pembelajaran berasaskan masalah ataupun problem based learning. Yang kelima adalah pembelajaran berasaskan projek.
ataupun project based learning. Dan yang keenam adalah pembelajaran berasaskan inquiry ataupun inquiry based learning. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah pembelajaran terbeza ataupun differentiation learning. Okey, kita juga menggunakan strategi pendidikan yang baru, yang moden, itu tidak lagi kepada berpusatkan kepada guru, tetapi berpusatkan kepada murid, dan juga ditambah juga berpusatkan kepada bahan. Dan yang terakhir adalah berpusatkan kepada tugasan, bukan semata-mata berpusatkan kepada murid. Okey, ditambah juga di dalam kontemporari ini, pedagogi kontemporari ini, beberapa elemen yang penting, iaitu salah satunya adalah 6K ataupun 6C. Apakah itu 6C? Mesti ada dalam kontemporari ini. Yang pertama adalah, okey, apakah itu 6C? Okey, C yang pertama adalah kreatif, iaitu murid-murid haruslah berfikir di luar kreatif. Kreatif itu adalah berfikir di luar kotak. Bukannya berfikir yang sedia ada, tapi mestilah berfikir di luar daripada cari sesuatu yang baru. Yang kedua adalah kolaboratif ataupun collaboration. Collaboration ini adalah kerjasama antara murid, maksudnya berkongsi ilmu-ilmu ataupun pengetahuan yang ada ataupun info-info yang ada, berkongsi dengan rakan-rakan. Itu collaboration. Yang ketiga adalah communication ataupun komunikasi. Apakah komunikasi? Iaitu perbualan. Adanya perbualan di dalam kelas ataupun di dalam pedagogi. Macam dulu kita melarang murid-murid untuk berkomunikasi di dalam kelas. Jadi sebenarnya komunikasi itu adalah satu cara untuk kita berkongsi ilmu. Jadi sebenarnya sekarang dalam kontemporari kita mengamalkan apakah itu kita membenarkan perbualan untuk berkongsi ilmu ataupun berkongsi info-info yang ada. Kemudian yang keempat adalah critical thinking ataupun pemikiran kritis. Okey, pemikiran kritis ini maksudnya adalah kritis, kita tidak menerima sesuatu ilmu tu secara terus. Maksudnya kita fikir dulu apakah info tu benar ataupun tidak, atau baik ke ilmu tersebut ataupun buruk ilmu tersebut. Sebab apa? Teknologi maklumat di hujung jari. Segala apa maklumat saja di hujung jari. Jadi maksudnya bahaya kalau kata kita terima terus. Perlulah adanya kajian tentang baik buruknya sebelum kita menerima sesuatu ilmu. Yang kelima adalah culture ataupun budaya. Budaya. Jadi kita masukkan juga elemen budaya ini supaya kita tidak menyalahi. Kita di Malaysia ini mengandungi kepelbagaian budaya. Jadi kita juga masukkan budaya itu. Jadi kita tak menyalahi ataupun kita tak menindas budaya-budaya yang lain, kaum yang lain. Dan yang terakhir adalah character education, iaitu kita juga karakter murid itu kita jadikan sebagai karakter yang berpelajaran, karakter orang yang berilmu dan itu dah yang terakhir. Budaya kita itu yang tadi, culture tadi itu, budaya yang bersesuaian dengan persekitaran kita lah. Yang terakhir adalah character education, karakter yang berpelajaran.
Wallahu alam. Seterusnya kita akan teruskan dengan simulasi pedagogi, ya, pedagogi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang merajaah sebagai persediaan sebelum memulakan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu semua. Kaifahan al-yawm? Okay, alhamdulillah. Sihat ke semua? Okay, insyaAllah hari ini kita akan belajar pasal blok. Okay, anak-anak murid sekalian, nampak ke tak gambar apa ni? Okey, gambar apa? Siapa boleh jawab? Okey, Wafi. Bangun. Itu buah cempedak. Buah cempedak. Betul ke salah? Salah. Buah apa ni? Siapa boleh jawab? Okey, Amin. Okey, bangun. Buah sukun, Ustaz. Buah sukun. Okey, terima kasih duduk. Okey, ni adalah buah sukun. Sukun. Buah sukun ni kita boleh makan ke tak? Boleh. Macam mana kita nak makan? Ustaz, saya nak jawab. Ya, sila. Oh, ya. Buah tu kena goreng dulu baru boleh makan, Ustaz. Ya, kena goreng dulu. Jangan celur Dia kena goreng dulu. Okey, dulu. Terima kasih, Ustaz. Okey. Sukun. Okey, siapa dalam kelas ni yang boleh tulis Jawi sukun? Angkat tangan. Saya, Ustaz. Ya, Hamdi. Bangun. Okey, betul ke salah anak-anak murid? Betul. Okey, sukun dalam bahasa Jawi sin, waw, kaf, waw, nun. Okey, kalau dalam bahasa Arab kita nak tulis apa? Macam mana? Hamdu? Sin kafung. Okey, kita buang waw tu. Hazafkan waw. Okey, hazafkan waw tu. Okey, tahniah. Tepuk tangan semua. Okey, terima kasih. Okey, inilah topik yang kita akan belajar hari ini berkenaan sukun. Okey, sukun. Boleh nampak tak? Okey, sukun. Dia berbentuk apa sukun? Nun. Yang di atasnya ada apa? Ada tanda mati. Tanda mati ni adalah yang bulat ni adalah sukun. Okey, sukun. Dalam bahasa Arabnya sukun ataupun sakinah ataupun sakin. Okey, baca sama-sama nak murid. Sukun. Bahasa Arab dia sukun. Macam mana ejaan dia? Sin, kaf, waw, nun. Okey, yang ni? Sakinah. Okey. Sebut ejaannya. Sin, alif, kaf, nun, ta. Okey, yang terakhir. Sakin. Sin, alif, kaf, nun. Okey, alhamdulillah. Okey, sukun terbahagi kepada berapa? Siapa boleh jawab? Okey, Mumi. Empat bahagian Okey, apa empat bahagian anak-anak murid sekalian? Yang pertama apa? Iqlab. Yang kedua? Ifa. Yang ketiga? Izhar. Yang keempat? Idgham. Okey, insya-Allah sebelum Ustaz jemput Ustaz yang kedua untuk sambung slot kita pada hari ini, Ustaz bahagikan kamu dalam kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dan kumpulan 4. Kumpulan 1 akan menerangkan tentang iqlab, kumpulan kedua menerangkan tentang ifa, kumpulan ketiga menerangkan tentang izhar dan kumpulan keempat menerangkan tentang idgham. Okey, bangun semua, boleh masuk dalam kumpulan.
Okey, insyaAllah slot kedua akan diterangkan dan dibahaskan oleh Ustaz Farhan untuk pembentangan. Okey, Ustaz ulang balik. Kumpulan pertama siapa? Angkat tangan kumpulan pertama. Okey, bab apa? Ikhlas. Kumpulan kedua, angkat tangan. Bab apa? Ifah. Kumpulan ketiga, angkat tangan. Bab apa? Izhar. Dan kumpulan keempat, angkat tangan. Okey, bab apa? Okey, bab ibu. Okey. InsyaAllah. Ustaz Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Okay, insyaAllah tadi Ustaz Elmi telah menerangkan kan tentang Nun Sakinah dan Tanwin. Jadi dari si Ustaz ni, Ustaz nak kamu perincikan pula di dalam kertas. Ustaz akan bagi kertas ni ikut kumpulan masing-masing lah. Contoh iklab, rincikan apa yang ada kat iklab tu. Contoh ta'rif, nyatakan dalam kertas ni. Kemudian apa lagi ada? Dia punya apa? Contoh lagi yang ada? Huruf, nyatakan huruf dia. Lagi apa lagi? Contoh ayat, contoh perkataan yang berkenaan dengan awak punya tajuk masing-masing Ustaz nak. Jadi nak buat ni ikut kreatif masing-masing punya idea lah. Macam mana kan, kena pokok apa tadi ataupun awan begitulah Jadi Ustaz nak awak nyatakan. Kemudian lepas dah siap ni, Ustaz bagi masa dia kurang 5 minit je. 5 minit je. Siap. Okey, kumpulan satu akan bentang ke depan. Dan seterusnya. Macam tu. Okey. Ustaz bagi kertas ni. Okey, bagi masa 5 minit. Boleh mula dah cakap. Gunakan kreativiti anda semua. Yang bulan kita bagi ni, yang lain setiap kumpulan mesti buat cantik yang boleh. Ada bunga ke, ada awan ke kan. Buat bentuk pokok idea kan. Idea di dalam tu ada yang paling penting dia punya dia punya tarikh dia, huruf dan contoh buat yang paling khas. Contoh paling kurang 3 je. 3 je. Okey, sebagi lebih kurang 10 minit lah dari sekarang untuk buat apa dia punya lakaran. Lakar apa kau nak buat? Kau tak ada ambil masa cepat. Tak ada ambil masa banyak. Lakar cepat. Terus buat contoh. Kami mendapat tajuk idgham dan kami sedang membuat persiapan untuk pembentangan. Kumpulan kami pula sedang mendapat tajuk izhar haqi dan kami akan membuat pembentangan sebentar lagi. Manakala kumpulan kami mendapat tajuk Ifah Hakiki dan kami sedang membuat persediaan bagi pembentangan seterusnya.
Kami pula mendapat tajuk Ikhlas. Kami adalah pembentang pertama pada hari ini. Okey, alhamdulillah hari ini kita telah selesai belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin. Okey, hukum nun sukun dan tanwin ini terbahagi kepada 4 bahagian yang kita belajar tadi: iqlab, ikhfa, idgham dan izhar. Okey, faham tak anak-anak murid? Faham. Itu saja hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazilan ya Ustaz. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. And we'll dream impossible. I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird.